Kita akan dengar sharing daripada Cikgu Fika ni. Cikgu Fika. Assalamualaikum. Sekejap, yang ni pakai earphone dia ni. Gitu. Hello Kak Fika, cuba accept saya punya invitation dekat Zoom. Alright. Maaf lah ya, korang tunggu sekejap tau. So kita akan banyak berborak ni sebenarnya. Mengenai learn from home ni. Ada 12 orang. Okay, korang jangan lupa komen, like, share and then follow page. Ada 2 page yang hari ni kena boleh follow ni. Antaranya saya Salvia Asin, satu lagi Fika Teach English. So banyak lagi ilmu-ilmu yang boleh di-share oleh Cikgu Fika dan saya bukan cikgu lah. Saya ejen Sal. Gitu. Alright. Okay, sementara kita tunggu Cikgu Fika komen, like, share. Esok saya ingat lifestyle esok akan move kepada Kak Fika dengar ke? Hello, Kak Fika? Dengar. Okay. IG dah okay. Instagram, Zoom yang not you tak accept lagi I punya invitation. Dekat ni kiranya ni kebanyakan saya rasa ni antara yang tengok live dekat IG ni student-student you ni Kak. I think. So, Assalamualaikum. Hai Roki. Cik panggil Cik. Dulu ni pernah jaga Nias ni dulu. Cik Rokia Muhammad ni. Mokdate my client tu. Assalamualaikum. Okay, hari ni kita nak borak-borak santai. So you janganlah expect I macam professional. I pun baru-baru belajar lagi ni nak jadi fluent sikit berkata-kata. So hari ni kita punya isu adalah learn from home. So kita nak tahulah learn from home ni macam mana. Join video, join audio. Zawawi Nordin, Steady Fika. Saya rasa ni one of your click ni Kak. Betul tak? Zawawi Nordin. Yeah. Okay. Sounds kerja. Okay. Thank you cikgu support Kena support ni sebab one of good way sebenarnya macam mana kita nak a new normal pada kita. A new normal pada kita untuk learn from home tu macam mana. Nak rupanya muka saya besar rupanya. Tak apalah. Okey, Assalamualaikum. Cikgu Fika dengar tak saya punya suara? Dengar tak suara saya? Dengar. Okey, cikgu sihat tak cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Macam kelakar pula panggil cikgu. Kan. Tapi tak apalah sebab live ni sebab kita bawa cikgu. Okey, sebenarnya saya nak kenalkan lah. Yang di sebelah saya ni adalah Cikgu Safikar. Merupakan cikgu bahasa Inggeris di sekolah Tun Fatimah. One of sekolah terbaik kat Malaysia. Sekolah terbaik kat Malaysia. Ummu Fatimah. Safika, saya rasa you punya klik-klik ni pun dah masuk lah dalam. Hai Ummu. Thank you join. Nampak muka Sal? Lah, sabar perasan. Saya setting salah ni. Dia punya Zoom is too big. Macam saya setting. Patutlah kadang-kadang kan orang live kan. Macam orang macam Azizan Osman live. Kat belakang dia tu ada 2-3 orang yang backup. Rupanya memang banyak benda nak kena setting. Kalau dekat Facebook kita ada guna apps OBS tu. Alright. Baru nampak muka saya rupanya. Hai. Comel je. Kalau Zoom memang dia punya display atas bawah. Dia boleh tepi. Tapi dekat dalam Facebook saya adalah kanan kiri. Syafinas Hamid. Assalamualaikum Sal and Fika. Muka saya separuh je. Macam mana saya nak baca Facebook punya komen ni? Tak apa nanti kalau cikgu boleh buka apa nama ni? Facebook. Facebook.
So Zoom tu mungkin lain lah, cuma dekat Facebook tu kita punya video tu lambat sikit masuk. Dia macam dia akan loading dalam 10 second macam tu lah. Gitu. Okey, Cikgu Fika. Mungkin Cikgu Fika Cikgu Fika, saya minta izin Cikgu Fika sebenarnya untuk bercakap dua bahasa mungkin it's a good thing sebenarnya bila Cikgu Safika ni masuk dalam live saya. So one of good thing kepada bukanlah kita, pada mak-mak ke, pada saya sendiri untuk improve saya punya English. So mungkin ini antara cabang yang Allah tunjukkan untuk kita kembangkan lagi kita punya knowledge. Tapi cikgu, saya semalam saya lupa, 2 hari saya lupa, hari ni saya tak nak lupa lagi. Kita mulakan perjumpaan kita dengan ilmu kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Syahira Salahuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. My downline top agent sekarang ni ramai juga. So ramai juga kat dalam ni adalah ibu-ibu, bakal ibu, ada yang mungkin baru mak saya pun, mama pun join. Nurjana Asyad mama. Assalamualaikum mama. So semua ni macam hari ni ramai tertanya-tanya ni sebenarnya learn from home ni. Mungkin cikgu boleh saya perkenalkan dulu. Saya Salbiah, saya Salbiah, saya memang dah kenal. Saya dengan Cikgu Fika ni merupakan pada awalnya adalah one of clique, kita orang bertemu sebagai kawan, and then dia menjadi klien saya. Dan bila saya buat borak-borak santai ni, is a good thing. Kita pun boleh share orang punya panggil cikgu expertise betul tak? Expertise. Expertise gitu. So hari ni kita borak-borak santai sambil belajar lah bahasa Inggeris. Expertise. So dia pun saya bawa kepakaran saya mungkin dari segi takaful, tapi kepakaran cikgu adalah dari segi mengajar English. Mungkin cikgu boleh share dekat kami learn from home, and then page IG dengan page FB ni macam mana dia punya berfungsinya tu. Dengarkan suara saya? Dengar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita first kali memang agak nervous lah sebab ni first time cakap dekat screen. Kalau macam dekat sekolah kan kita ada audience depan mata kan. So senang nak interact macam face to face. Ya, anak saya tengah. Okay, so ni bila buat Instagram, kita communicate dengan screen, tapi kita pun juga communicate dengan orang tapi secara virtual lah. Tadi soalan Sal tanya berkenaan saya punya IG kan, IG. Okay, macam mana boleh tertubuhkan macam tu. Macam mana idea tu boleh tercipta ni, boleh share tak? Menarik sebenarnya ni. So secara briefnya saya mengajar di Sekolah Tun Fatimah macam tadi Sal cakap. So, kiranya saya mengajar daripada 2015. Sudah kira dalam tahun ke-6 lah tahun ni. So saya memang daripada saya even zaman saya belajar dengan saya praktikal, saya suka explore macam mana nak mengajar English dengan secara macam fun lah. Saya macam kurang saya suka macam masukkan game, guna lagu dalam kelas. Saya macam saya rasa saya bila saya belajar masa study dulu dan bila pergi practical and mengajar dekat sekolah, so saya explore lah yang saya ni macam mungkin ada kemahiran untuk come up with ideas, mungkin new ideas and fresh ideas lah untuk ajar bahasa Inggeris. So bila saya ada idea dan macam saya nak share lah idea saya, best practices saya ni dekat luar. So sebelum ni saya hanya gunakan saya punya page sendiri lah, macam ni lah, semua orang ada account kan macam IG, Facebook. Tapi saya rasa macam kalau saya share dekat personal, saya punya audience and macam kawan-kawan saya dekat Instagram dengan Facebook mungkin bukan semua cikgu dan mungkin content tu tak relevan pun dengan semua orang kan. Betul. So that's why macam tahun lepas sebenarnya saya baru start buat my own IG lah.
Sebab rasanya IG ni senang sebab boleh share gambar, video semua kan. And juga ada link dengan Facebook. So bila ada platform Fika Teach English ni, saya rasa macam I'm more free to express and share any best practices lah, especially untuk English teaching. Betul, saya setuju, So cikgu. that's why lah. So macam tu lah. Sebab saya rasa benda tu bukanlah setakat student je kena belajar bahasa Inggeris. Antara kami ni pun, orang-orang yang dah dewasa pun kena improve lagi sebenarnya. Kena make sure grammar betul, vocabulary betul, fluence tu betul. Kan tadi dah salah dah. Apa expertise dengan expertise tu. Dah berbeza dah. So mungkin cikgu punya, so kalau yang page Fika Teach English ni sama dengan Instagram juga ke? Dia punya page tu? Sama. Kiranya saya linkkan Fika Teach English IG ni dengan Facebook lah. And juga macam dalam kan masa PKP ni semua kita ada, we have more time kan dekat rumah and stuff. So saya pun macam ada buat, baru je lah buat page, channel Telegram lah. Sebab masa ni ada satu task ni yang saya assign dekat student saya, and then bila saya share dekat IG, adalah macam few cikgu yang saya tak kenal pun dia PM saya. Dia cakap, teacher, boleh tak, can I have the PDF copy of the exercise tu kan. Lepas tu I macam alamak susah kan kalau nak share IG, macam susah nak share dokumen dekat IG kan. So macam that's why tu yang macam baru terfikir nak buat channel, and if I have anything to share macam links ke ataupun macam anything lah that can help English teachers dekat Malaysia ni, so I can freely share there. So macam I'm feel more than grateful lah to have my own channel, even macam tak ramai orang tahu pun, tapi macam just for my own sake and for my own development and satisfaction kot dalam mengajar. Betul-betul. And then dia punya expand tu bukannya among Malaysia je. So you ada target tak untuk expand lagi you punya connection tu dengan lain ke? Wah. Okay, apa ni? The good thing about macam when we have our own platform kan, sharing platform. So dalam masa sama macam saya ada je macam buat connection dengan cikgu kat luar negara juga, macam yang ada yang macam PM, and then we also macam give support lah, macam whenever macam our friends dekat online, dekat Instagram contohnya, dia share macam best practices ataupun anything that helps student to learn English. So macam we also support each other lah, macam likes ke, share kawan-kawan. So macam I'm happy lah, macam not only kita ada kawan cikgu English dekat kita dekat sekolah ataupun mungkin kawan-kawan masa zaman belajar kita, tapi we also macam expand the connection lah, that I don't know pun, macam tak pernah jumpa pun, tapi macam they are there. Bagus sebenarnya, sebab at least kita pun boleh tahu macam mana perkembangan English kat sana juga kan. Ada satu kawan ni, I think I'm not sure lah whether she's in the IG or not. Macam like at Cindy English kot, macam I think she's a teacher from China. Ada juga macam ada English teacher daripada Iran. So I macam totally respect lah this teachers yang dekat luar negara pun, macam they also keep giving content online. Sebab now pun sekarang kita dah we are locked at home kan, so we cannot go out. So teachers nowadays memang we have to produce digital content so that the content can reach more students dekat luar sana lah. Betul. Sebab ada student mungkin cara mungkin bila dekat dalam kelas dia mungkin terlepas pandang untuk fokus, tapi mungkin sebab budak zaman sekarang dia orang suka gadget kan. So it's a good way untuk dekat dengan student ataupun dekat dengan orang awam untuk diorang lagi faham English tu macam mana. Kita ada soalan ni daripada Ummu Fatimah. Kawan saya. Kawan dia kata, do we have to pay if we want the materials as you have many connection and networking which not many have? Dia belum habis lagi. Okay, so pergi pada soalan pertama dulu. Sebab dia belum habis tekan lagi tu. Dia kata, adakah material yang cikgu kalau kami nak material tu kami kena bayar? So far it's free lah. Maksudnya so far saya macam tak ada aim pun lah macam nak nak
marketkan my materials ke apa kan, I think I just share that for free and for, I mean like, because I have the passion in it, so I just macam for the benefits of other teachers out there. So I think it's a good thing lah untuk kita share, and then tak perlu bayar pun, and it's free. It's Sangat bagus, serius sangat bagus. Sebab bagi saya, Cikgu Fika ni memang saya nampak lah daripada cikgu cerita, daripada cikgu share ni, saya nampak cikgu memang minat dalam kepakaran cikgu iaitu bahasa Inggeris kan. So and then saya teringat lah. So sepanjang saya live ni saya sangat pegang dengan kata-kata ni. Betul, sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat. So tak semestinya banyak memberi manfaat tu dengan cara duit. Mungkin dengan cara menyampaikan kepakaran kita, menyampaikan kita punya kebolehan, itu pun one of cara untuk memberi manfaat. So it's really good way. And then tahniah sangat-sangat. So wish not have. Okay. Saya baca habis as you have many connection and networking, wish not many people have passion. Betul, passion teacher Umu Fatimah ni kata. Zawawi pun cakap sedekah jariah. So ada ni one of my hari tu guest yang Puan Tahira Bibi, dia kata kena buat e-book tu. Betul. Saya pun sebenarnya saya pun plan jugalah. Maksudnya untuk saya compile saya punya best practices, and itulah meaning kita akan compile gambar-gambar, video yang kita mengajar kat kelas, and then macam mana nak guna benda tu dalam kelas, so that macam bila dia ada proper dalam satu e-book, mungkin lagi mudah untuk cikgu kat luar sana, or even anak murid, ataupun mungkin teacher trainee lah. Kadang-kadang kan macam kalau saya sendiri, masa saya zaman praktikal dan zaman belajar masa degree, kita tak ada experience pergi sekolah. So kadang-kadang macam we are lack of ideas lah, macam mana nak how to handle and cater zaman sekarang punya syllabus and what not kan. So macam I think I don't know the Iman is here or not. Ada satu this practical student, dia actually dia adalah pelajar Tun Fatimah, Iman. So hari tu dia ada datang sekolah, dan dia sekarang tengah buat practical dekat KL. So dia adalah macam in contact with me juga. So this is one of the example lah. Maksudnya when I share things online, so it doesn't only macam help cikgu dekat sekolah je, tapi macam orang yang tengah belajar degree, maybe in TESOL ke apa ya, ataupun related English related, pun boleh dapat benefit lah from my sharing, hopefully. Cikgu Fika, ada orang komen dekat Instagram ni, dia kata Cikgu Fika punya kenapa tak boleh dapat saya tak nampak message. Mungkin macam dia ada pada saya kot. Tak nampak. Tak nampak ke kena slide? Tak apa, mungkin saya ada baca komen-komen daripada Instagram ni. Dia kata Mira Leaf ni ada bagi smile lah. Kawan saya Mira. Oh, Classmate saya. Okay. Saya punya IG ni boleh dengar tak? Boleh. Sebenarnya boleh dengar. Saya tak boleh baca. Okay, mungkin saya boleh bacakan. Antaranya Maya Hani, Assalamualaikum teacher. Saya rasa ini student you ni. And then Mira, go teacher, go Fika go. Wani Syafiq, hi. Dia kata Abdul Rashid Yaakob, dia bagi thumbs up. Alright, sekejap okay, so dia saya tak nampak. Ke? Saya tak boleh baca. Tak tahu kenapa. Saya pun tak ngerti sangat ni, sekejap Saya pun first time ni. Tika-kia lah kita kan. Gitu. Tak apalah, mungkin saya boleh baca kot. Okay, Abdul Rashid Yaakob dia kata loud and clear Fika. Okay. Sir Rashid, saya punya so-called abang lah dekat sekolah. Sir Rashid. Very experienced English teacher. Saya teringat lah cikgu English saya masa sekolah KGV dulu. Sir Rashid. Pakai kacamata ke? Sama nama juga? Sama nama juga. Dia pakai kacamata tak cikgu? Tanda cikgu yang sama sebenarnya. Saya tak tahu Okay. Kita mungkin kita boleh tukar kepada isu yang sekarang ni kan, bila Menteri Kementerian Pendidikan dia cakap UPSR
dengan PT3 kan batal untuk tahun ni kan. So mungkin cikgu boleh share cikgu punya pandangan. Sebab setiap orang ada pandangan sendiri kan. So mungkin cikgu boleh share pandangan cikgu tentang pembatalan UPSR dengan PT3 ni macam mana? Okay, sekejap So korang kalau nak tanya apa-apa, korang tanya je Cikgu Fika ni. Mungkin boleh beri idea, mungkin boleh tanya pertanyaan. Ataupun tapi jangan lupa follow page Fika Teach English punya page Instagram dengan Facebook. Dan jangan lupa like saya punya live hari ni. Hari ni hashtag kita kena letak hashtag kita learn from home. Hashtag hari ni learn from home. Sebab saya buat live ni, kalau sampailah live yang keesok, siapa yang keep support saya daripada live yang pertama, live yang keempat sampailah live yang ke-15, saya nak reward dia orang cikgu. So ada hadiah-hadiah. Semalam dapat power bank semalam itu untuk live yang semalam je. So daripada live yang keempat sampai live yang ke-15 esok, siapa yang keep continue like, comment, share, saya ada hadiah lain pula. So kita appreciate diorang. Okay. Kita sebab semua orang termasuk saya pun suka di reward. So saya suka memberi reward pada orang juga. Alright. Bagus tu. So tadi isu UPSR isu kita yang sekarang ni. So macam kadang-kadang kan mungkin benda tu menimbulkan takut. Semalam kan baru 2 hari semalam 2 hari semalam keluar awal ni yang mana KPM kata membatalkan pembatalan exam UPSR dan P3 dan SPM pula di postpone next year kan. Yes. Okay, saya punya answer simple je. Saya rasa saya bersetujulah dengan langkah KPM bila dia membatalkan UPSR dengan P3 sebab saya rasa KPM is being fair and square and equal to everyone. Sebab sekarang semua orang tahu kita kita tengah ada PKP semua ni. So kalau ikut statistik sebenarnya saya baca more than 1 billion student dekat satu dunia tak pergi sekolah. Tapi adalah hari tu isu Denmark buka sekolah sekejap kan. Tapi I think the reason why, this is my opinion lah from teacher's point of view, the reason why KPM batalkan UPSR dan PT3 tu adalah untuk memberi equal treatment to everyone lah. Sebab bila kita tak pergi sekolah, tak semua student have the opportunity untuk belajar kan. Betul. Tak semua dekat rumah tu ada access internet. Even if kalau ada internet pun dia ada je distraction lain. Macam dia susah nak fokus. So jadi I think KPM has made the right step lah, the right move untuk batalkan UPSR dan PT3 yang mana mereka ni tak perlu sit for big exam. So bila tak perlu sit for big exam, dia sebenarnya memberi less pressure to many people. Less pressure in terms of student, dia tak perlu stress yang dia ada big exam at the end of the year kan. Kalau for teachers juga dia tak it's not that we don't teach our student. Macam bila tak ada big exam, it's not that we don't teach. Cuma the pressure isn't maybe tak berapa tinggi lah. Dan juga parents pun kalau dia ada anak yang high achievers, anak yang high achievers, so bila dia rasa anak dia tak dapat proper education dekat sekolah dan mungkin anak dia ada tak faham satu benda ke sebabkan limitation of online learning and stuff, so it put less pressure to everyone lah, parents, anak-anak, cikgu. So I think juga I kind of setujulah bila SPM to be postponed next year so that all the Form 5 they have more time to study, and even now we don't know whether we are going to open school bila kan. Betul. Macam kita tak like everyday macam sekolah ataupun education punya tempat antara medium yang terakhir yang diorang akan buka. Betul, sebab when it come to school, so lagilah ramai orang kan. Maksudnya like anak-anak kecil. Mungkin kalau dah besar kita boleh control sikit. Kalau macam anak-anak darjah 1 yang berlari dekat sekolah, macam kita nak ensure the virus tak pergi kat semua orang kan. So and even hari tu yang PM speech PM tu pun dia cakap mungkin sekolah adalah maksudnya kita tak tahu bila sekolah dan mungkin akan lagi lambat. Betul. I think it's a good move lah where KPM buat decision untuk
batalkan USR dan PT3. Betul-betul sebab saya pun mula macam okey tak apa kita kan ada internet tapi bila cikgu cakap kadang-kadang sebab kita tak boleh nak tahu kan mungkin kita diberi rezeki kita ada internet kita ada handphone tapi kita tak tahu orang yang luar bandar so which is dia orang handphone pun tak ada mungkin benda Even macam my student kan ada like 2 days ago kami ada meeting lah, school meeting, online meeting. So macam dalam meeting tu kita update lah macam mana progress pelajar, join online learning semua ni. Even ada my student sedih lah bila dengar tu dia cakap dia pinjam laptop dan wifi jiran untuk buat online task tu. Saya macam ya Allah, kita ni ada wifi hari-hari tapi anak murid kita macam tak ada kemudahan tu kan. Dan even in fact macam not only my school, I think the whole macam Malaysia. I think the whole Malaysia affected lah, especially macam golongan yang B40 semua tu. Mungkin we don't blame the parents, tapi the parents memang tak mampu kan untuk sediakan the device. Even if they have device dekat rumah, mungkin device tak cukup. Like kalau dia ada anak, dia ada 1 laptop tapi ada 4 anak yang bersekolah, macam mana dia nak bagi sama rata kan. Dan dalam keadaan parents pun kena kerja work from home. So macam mana nak balance benda tu? Yes. And apatah lagi kalau your parents are the frontliners. Contoh macam anak-anak doktor, nurses semua tu. So parents dia pergi hospital, so anak tinggal kat rumah. Macam mana nak follow up anak-anak punya pembelajaran kat rumah? So I think it's a good move lah bila KPM batalkan UPSR dan PT3. Faham. Mungkin kalau cikgu boleh share kalau cikgu kalau macam kadang-kadang ada orang kata seronoklah cikgu tak sekolah kan. So kalau cikgu punya pendapat tu macam mana pula? Yes, I think memang seronok. Tak, maksudnya this is the only time that we can rest lah. It's not that rest tapi like physically rest, not going to school. Tapi we just work from home. I think macam I don't know lah. Kalau macam bila kita kerja tu like we almost macam tak ada weekend kan. Macam hari-hari kena kerja dan weekend pun kan ada program sekolah. So I think it's a blessing in disguise for most of us, especially teachers lah. We can stay at home, spend masa dengan family, baru ada masa nak spend dengan anak, dengan husband, dengan family. And then macam, dan buat benda-benda ni lah. Kalau tak ada PKP mungkin saya tak buat kot live. Tak apa. Kan banyak hikmah sebab saya rasa walaupun kita terkurung tapi banyak je hikmah yang Allah hadirkan pada semua orang saya rasa. Antara good thing or bad thing lah. And then ada soalan daripada Falisha. Minta maaf ya saya sebut. Apa itu dekat IG Saya tak nampak IG. Lah IG. Tak apa. Saya sebab IG itulah saya pun tak tahu macam mana nak make sure Cikgu Fika pun nampak dekat IG tapi saya bacakan lah ya. Apa akan terjadi pada students yang tak belajar langsung masa PKP ni? Soalan dia. Siapa daripada Siti Nurfalisha? Siti Nurfalisha. Itu kawan saya. Kak Lisha, hai. Sajalah tu nak test. Best lah. Kalau kawan kan dia biasa macam okay, boleh ke tak dia ni kan? Apa soalan tadi? Apa terjadi apa jadi kalau macam student kan? Yelah sebab kadang-kadang mungkin kalau tak sebabkan kalau bukan sebabkan tak ada internet ataupun mungkin distraction tu banyak sangat. Adik-beradik ramai baru 5 minit even tak payah pergi anak-anak. Even parents pun baru nak pegang je dah banyak distraction kan. Mungkin kita nak kena buat ini, buat itu, anak perhatian lagi. So kalau apa terjadi kalau what happen kalau student tu langsung tak belajar masa PKP ni? I think intellectually maksudnya secara akademiknya mungkin they are left behind lah. Maksudnya mungkin dia tak boleh cover whatever yang cikgu dah assign dekat online task kan. Tapi I think student pun walaupun dia tak boleh belajar secara proper dekat rumah tapi dia boleh buat benda lain kan. Maksudnya not necessarily you kena belajar akademik tengok buku tapi sekarang pun kita ada banyak kot platform macam kalau ada TV kat rumah boleh tengok channel TV pendidikan kat situ pun at least bukannya secara formal tapi secara informal mereka boleh belajar. Kalau
itulah saya pun hari tu ada contact, like baru-baru ni ada contact dengan my student lah. I tanya apa challenge you belajar kat rumah. Dia kata okay, tapi dia kata dia tak ada motivation sangat sebab tak ada kawan-kawan. Maksudnya kadang-kadang kan student ni kan dia belajar sebab kawan-kawan dia belajar. So bila tak ada kawan-kawan dia akan rasa malas lah, and then macam boleh tengok gadget dan stuff kan, boleh main TikTok ke apa benda. So I zaman think sekarang budak sangat sebab kita diorang memang dalam generation yang baru tau, which is diorang punya macam kita kan semua orang mesti ada Facebook. Diorang tak ada Facebook pun tak apa, yang penting diorang kena ada Instagram dan diorang mesti ada TikTok. TikTok and Twitter. TikTok dan Twitter itu student benda sekarang yes. Diorang tak berminat dia pun. Ni. I think benda ni it's susah nak jawab. Dia juga maksudnya kalau macam cikgu, we can do our best lah to deliver the teaching regardless of kekangan kita ada. Tapi kita juga perlu bantuan ibu bapa lah dekat rumah kan. Sebab bila dekat rumah macam cikgu dah tak boleh nak tengok dah whether your anak tu buat kerja ke tak kan. So I think kalau yelah, maksudnya banyak lah aspek. Maksudnya parents pun kena bagi kerjasama untuk pantau anak-anak belajar kat rumah. Dan mungkin I think the biggest blessing of COVID-19 berlaku waktu sekarang ni, macam I think Allah wants to teach everyone like maybe academic is not everything. Sebab kadang-kadang macam selama ni yelah, macam even my school pun is very exam oriented school kan. So bila Allah hadirkan benda ni, macam there are so many things that we cannot run. Macam school programs, macam exam even macam should be kalau my student patut dah jawab mid-year exam next week, tapi we have to like cancel and we don't know whether we can postpone or not. So I think this is the time lah yang Allah nak ajar kita like academic is not everything. And also we as teachers pun macam when COVID-19 ni berlaku, me myself lah, I also question myself macam what is the purpose of education that we want to instill in our kids kan. Sama adakah macam kita nak produce pelajar yang memang only A student tapi mungkin tak berapa A in terms of their sasiah ke apa kan. So the question back to us, the question macam is still bermain dekat fikiran saya lah. Setuju. Dan ni Ummu Fatimah pun cakap kalau ada internet pun kat rumah, kadang-kadang tak cukup fasiliti. Laptop mak ayah nak buat kerja, anak 2 orang sekolah macam mana nak buat kerja. Mungkin mampu 1 atau 2 subjek sahaja. Exactly my point. Dia kata kalau berterusan PKP, apa lagi cara yang boleh galakkan murid belajar juga? Ada kemungkinan belajar benda yang bukan mainstream. Contoh I think itulah saya pun terfikir juga macam okay, kalau betul lah kita tak tahu kan PKP bila nak stop. I mean like we don't know, macam sekarang pun kes makin meningkat and we don't know when semua benda ni akan stop. Sebab hari tu sehari je yang bawah 100. Saya macam okay, kita dah nampak gambaran ni, PKP ni akan sekejap je, sekejap lagi esoknya 100 30 lebih, macam okey lebih 100. Maksudnya kita kena tengok lagi adakah 2 minggu ni berbaloi untuk untuk social distance tu lagi diperlukan atau tidak. Okey, macam mana cikgu yang tadi Ummu Fatimah ni betulkan Instagram. Tembam muka saya dekat Instagram. Tak apalah. Like so Zoom. Zoom dia macam nampak luas sikit. So pipi boleh tercover-cover sikit kan. Instagram dia macam fokus pula. Nampak pula mata tak cukup tidur ni. Okay. Ada tak kemungkinan belajar benda yang bukan mainstream? Susah nak jawab juga tu sebab saya rasa kalau macam student, kalau siapa yang belajar ni banyak kategori kan. Ada yang independent learners, tapi I think macam generation nowadays we are not that independent lah sebab now we are dependent on technology. I think kalau macam student nowadays, even macam you pandai ke macam mana pun, we still need the guidance from the teachers lah.
untuk buat macam mana. Even kalau I think Betul. tak nak belajar buku ke apa benda, parent, teachers dan mungkin like family ke, still kena ambil peranan sama-sama lah untuk motivate the kids untuk at least, mungkin kalau tak boleh guna satu hari, dalam berapa minit. Mungkin family kena buat cara in a fun way lah, macam mana attract budak-budak ni kan, daripada tengok TV ataupun main game, main TikTok, Tapi update actually status. is a cara Allah untuk ajar parents juga untuk menjadi teacher kepada anak-anak sendiri. Yes, betul. So mungkin before this mindset ibu bapa, mungkin dia kata okay tak apa, kita hantar dia pergi sekolah. So biar cikgu je yang ajar-ajar. So bila PKP ni Yes, exactly. Allah cakap okay you stay home. Aku nak tengok macam mana pula cara kita masing-masing ajar anak kita masing-masing. Yalah. Tapi I still believe that itulah, parents ni banyak kategorikan macam, tapi I think maybe majority parents kat Malaysia pun dah aware macam they have the responsibility lah untuk tengok anak-anak mereka belajar kan. Even kalau parents tu teachers, dia pun juga ada responsibility nak kena fikir anak student dia buat apa pula kat rumah. Macam kita pun akan ada online class and what not. So I think it's a struggle for everyone lah zaman pada waktu sekarang ni. Not only sekarang kita kata macam ekonomi dah jatuh semua kan, like many business turn down ke ataupun, so banyak lah like all aspect dekat hidup kita ni macam deeply affected by this virus. But tapi macam if we look at this in a macam from different point of view, there must be other blessing and hikmah lah behind all this ujian yang Allah bagi. Okay cikgu, mungkin cikgu boleh share macam mana pelaksanaan learn from home daripada you punya sekolah? Okay, boleh? Okay, so banyak juga ya. Okay, kalau untuk subjek saya lah, kalau saya memang fully utilize Google Classroom. I think kalau macam cikgu yang dengar ni, yes, mungkin Sal tak pernah dengar kot. Saya tak pernah Google dengar. Classroom ni is like a virtual platform lah. It's a online platform where kita boleh ada kelas kita sendiri dalam tu and we can invite student dalam tu. Adakah dia macam sama macam Zoom? Macam mana? Dia pun sama konsep macam Zoom, dia ada whiteboard, dia boleh share gambar ke apa ke? Okay, boleh share gambar, share file, even macam kalau nak upload video, macam-macam lah, even nak grading. Yang the good thing is macam kalau sekarang kan macam we cannot literally hantar macam kerja sekolah dekat cikgu kan kat atas meja ke apa, tapi we only have laptop or iPad ke phone, so we can do grading there lah. So kalau macam sekolah saya macam-macam lah, I mean like, tapi sekarang kan maybe Sal tak expose lah sebab Sal, yelah maksudnya kalau macam cikgu dekat Malaysia ni ada platform Google Classroom where kita boleh hantar assignment and then kita boleh add student kita dalam tu. So student so nanti dekat dalam tu pun boleh tengok slide yang kita beri, assignment, then dia boleh respon, dia boleh bagi komen. Kalau dia tak faham, dia boleh tulis tanya kat situ. Menarik Ada juga interaction. So saya rasa macam nak godin ni kejap lagi jadi ni student. Google Classroom. Nak jadi student sekejap lah, kejap lagi ni Google Classroom ni. Actually Google Classroom ni ni lah macam inisiatif KPM where dia bagi platform ni untuk semua student government school lah. So dia bagi, in fact KPM akan dia bagi email macam mana, free email lah, macam bukan free email, email yang memang registered email untuk setiap cikgu dan pelajar. Kalau macam sekolah saya macam Cikgu Awi tadi kan, Cikgu Awi, my ICT teacher dia memang dah bagi list lah macam like cikgu apa email dia and then student apa email dia. So bila kita buat kelas dalam tu, kita invite je our student dalam tu, and if you want to give assignment, boleh bagi assignment. Selain Google Classroom ni, ramai juga cikgu kat sekolah saya, especially subjek critical lah, like sciences kan, fizik, kimia, bio, maths yang perlukan hands on. So mereka juga ada macam buat FB live. So dia buat live and then dia share, dia tunjuklah jalan kerja, dia ajak student dia join and then
Macam tu lah. So bila PKP ni dia kena guna segala idea yang ada, segala platform yang ada. Yang penting mesej kita sampai. Betul. Okey, saya difahamkan cikgu. Cikgu punya sekolah adalah Apple School lah cikgu. Cikgu boleh terangkan tak cikgu? Apple School tu. Apple School. Okay. Apple School, nama je lah Apple School kan. Okay. So Apple School basically macam each and every student in my school ada iPad. Wow. So basically daripada Free sekarang ke cikgu? form 1, no, some of them boleh pinjam lepas sekolah. Like we have like 150 sets of iPads. Tapi most of them bought the iPad themselves lah. Macam parents yang belikan iPad untuk guna dalam kelas. So basically macam I think mungkin privilege ni tak ada lah dekat majority school dekat Malaysia kan. Tapi my school got the privilege lah untuk guna gadget dalam kelas. Means diorang ada iPad dalam kelas and we also have to conduct ni lah mungkin technology based lesson lah dalam kelas macam tu. Menarik ni. So memang dah bagi peruntukan dan it's a good thing sebab bila kita boleh tahu up to date yang semasa kan. So saya yang sebagai ejen ni pun perlukan iPad untuk kerja kan. Sebab iPad sangat friendly untuk new technology. So sebab kalau macam SAL sendiri boleh guna PDF and then you can sign kan. Betul. Macam submit form client pun you can just do there macam you don't have to bring the big laptop. Betul. Very. Kalau takkan dulu saya bawa file-file ni macam bila peredaran zaman guna teknologi, saya dulu bawa file tinggi-tinggi tebal-tebal. Kau nak apa? Kau baru nak jadi ejen. Okey, kau baru nak jadi ejen this form. Kau baru nak submit this form. Dia macam banyak-banyak form. So bila kita dah ada iPad ataupun teknologi, kita memang disatukan dalam satu iPad ni. So even macam education pun banyaklah, maksudnya technology memang helps lah in our macam lesson preparation, our teaching, our material semua. Tapi with technology pun banyak juga challenge lah. Contoh kalau Sal bayangkan Sal dia cikgu kat depan, like all your students ada iPad dalam kelas. So macam kadang-kadang it's quite difficult to control them kan. Macam sebenarnya dia boleh distracted. Kita sendiri boleh distracted bila kita ada device. Kita yang dewasa ni pun kan boleh distract dengan mungkin tengok Facebook. Orang tengah meeting kita tengok Facebook ataupun scroll Instagram. Apatah lagi students yang diorang punya attraction tu, distraction tu lagi besar. So daripada Nurjana Arsyad, dia kata memang dilahirkan untuk jadi cikgu yang hebat. Tu mama saya. Oh ya Allah. Mama, awak duduk serumah dengan mama awak ke? Pasir Gudang Awak dekat Pasir Gudang ke tak ni sebenarnya cikgu? Taklah, bukan tak. Awak dekat BBU Dekat BBU Tu kantoi pula BBU. Tak apalah. Yang penting tak mention nak duduk kat mana. Okey, Syabas Cikgu Fika. Mama awak beri support. Awak memang dianugerahkan orang keliling yang sangat-sangat support. So it's a good thing untuk lebih further ke depan insya-Allah. Saya nampak ni. Mama saya pun cikgu juga. Oh ya ke? Mama saya cikgu sekolah rendah. Fikir Koko. Dekat sekolah dekat ni lah. Memang jiwa-jiwa pendidik ni. Memang keturunan jiwa-jiwa pendidik ni. Benda-benda macam so bagus. So memang kita sebenarnya bukan setakat cikgu-cikgu je. Semua orang kena ada jiwa mendidik. Betul. Alright. Kalau cikgu boleh share, macam mana learn from home untuk subjek BI? Cikgu boleh share cikgu punya idea ke apa ke? Atau bukan cikgu boleh share macam kalau cikgu learn from yang page learn from home ni, learn from home lah macam hong learn from home ni untuk subjek BI yang kalau antara benda yang boleh cikgu sharekan ataupun kalau ada idea cikgu akan buat macam mana? Gitu. Actually banyak saya kalau macam mungkin yang dengar ni cikgu English macam terfikir apa lagi nak bagi sebab lama lagi kita nak berkuarantin ni. So apa lagi kita nak ajar anak-anak murid kita kan. Biasa saya banyak share my best practices dekat dalam IG lah. Kalau macam cikgu nak tengok boleh tengok kat situ je. Tapi antara benda yang saya buat first sebab sekolah saya adalah we want to produce A's kan. So memang nak tak nak saya still kena prepare my student for exam lah. So saya ada lah bagi exam practice
dekat mereka, macam saya send in PDF, so I ask them to do the exam task. Tapi sebenarnya saya ni adalah seorang yang suka ajar English not for exam purpose. Tapi saya ditakdirkan mengajar di sekolah Tuan Fatimah, so I have to follow that lah. Saya suka ajar English in a like macam tak rigid untuk exam je. I want them to see the purpose of learning language lah. Contoh macam kalau hari tu I ada bagilah macam I ada bagi macam challenge lah. Macam 6 challenge dekat my student. Tema dia berkaitan dengan MCO lah, movement control order. So macam I ask them to macam kat rumah tengok movie, kan kat rumah kan ada masa free kan student kan. Betul. So diorang tengok movie, so diorang kena bagi sinopsis and macam tukar ending movie diorang tengok. Macam Netflix ke. Sebab Netflix is English kan. So Betul. dari situ diorang boleh belajar English, not necessarily macam kena baca buku. So ada juga macam recently baru je like minggu ni saya bagi task student saya untuk dengar TED Talk. Kalau siapa TED yang Talk? rasanya kalau yang Apa TED, TED Talk. Oh, TED So Talk. dia Okay. TED Talk tahu kot? Tahu yang So cakap dia- seorang kat depan tu kan? Yes, yang video online tu kan. So macam I ask my student to choose any of the video yang dia nak dengar and dia nak tengok, and then I ask them to summarize the video tu and then make it into they have to summarize and transform the information tu jadi poster yang cantik. So kita ajar mereka untuk skill kemahiran mendengar dan juga kemahiran untuk membuat summary lah. So benda tu memang kita kalau exam tak ada pun keluar TED Talk. Mungkin isu dalam TED Talk tu ada keluar lah. Tapi I think kalau we need to be creative lah. Macam mana kita nak attract pelajar untuk still belajar dalam mood quarantine ni kan. Betul. Cikgu, mungkin cikgu boleh share antara mungkin share sekolah cikgu, antara inisiatif cikgu, inisiatif sekolah dengan sebagai cikgu, apa yang cikgu boleh lakukan bila tak dapat pergi sekolah ni? Oh, inisiatif je Mm-mm. Oh, I think okay. So bila itulah kalau kita tak pergi sekolah kan macam kita tak boleh jumpa kawan-kawan, Betul. jumpa student. Macam I don't know lah, macam me myself I think I miss being productive dekat sekolah lah. Kalau macam kita kat sekolah kan macam ada je kerja nak buat. Macam like the to-do list tu macam lepas apa tak sempat pun nak ni kan. So tapi bila dekat rumah ni macam we have more time, macam relax sikit, like okay aku tahu kena buat benda ni tapi okay macam give time to ourselves. So I think dalam cuti quarantine ni macam I love lah to join banyak support group tau. So dalam Telegram tu banyak lah macam ada group Apple Teacher lah, ada macam apa lagi macam-macam lah, EDD, online teaching, bahan PDP. So macam banyak sangat sebenarnya cikgu-cikgu kat luar sana dia gunakan masa ni untuk buat content tau. Kan zaman sekarang kan macam we are being influenced by videos. Perasan tak? Macam orang nak buat marketing semua kena pakai video. Sekarang orang pun macam live. Macam people are more influenced to listen to something when they see it. So macam sama juga macam kita kan, macam cikgu. Kadang-kadang bila kita bila kat depan, macam mengajar kat depan mungkin berapa persen je yang masuk dekat pelajar kan. So macam teachers nowadays macam kena fikir the other way lah to attract student. Tadi macam ada soalan macam mana attract pelajar yang memang tak nak belajar langsung. Tu pun saya pun still juga tak ada idea. Mungkin kalau saya berada di tu pun macam saya tak tahu juga macam nak buat. So I'm happy lah to see the positive vibes of some Malaysian teachers. Dia buat content tau. Maksudnya dia buat YouTube, dia buat content guna iPad. Macam kan ada apps Keynote ke iMovie. So macam dalam maths contohnya kan, instead of macam ajar kat depan sekali je kita boleh dengar dekat board, tapi bila kita create benda tu jadi digital, so student bila tak faham dia boleh ulang balik video YouTube tu. Setuju. So macam it's save time, even though benda tu susah nak buat, tapi macam dia punya effect tu akan banyak lah, besar bila dah publish tu kan.
Betul-betul setuju. Sebab mungkin boleh jadi masa dia tengah dekat kelas tu, datang waktu tengah hari, baru lepas breakfast. So masing-masing pun dah kuyup-kuyup mata. Mungkin benda tu dia susah nak fokus, tapi dengan adanya virtual video tu dia boleh revise balik. Ulang balik apa yang teacher dia ajar. So aura cikgu tu masih ada lagi sebenarnya. Cuma dia macam rewind balik. Okay, cikgu cakap macam ni rupanya. Cikgu bagi kerja apa tadi? Kita boleh rewind. So kita pun dah ada bukti. Okay, jangan cakap cikgu tak bagi kerja sekolah. Macam tu kan. Kan banyak sekarang isu cikgu makan gaji buta lah and what not. Tapi saya rasa cikgu zaman sekarang tak makan gaji buta. Sebab cikgu zaman sekarang saya rasa lagi busy daripada cikgu zaman dahulu, saya rasa. So sebab diorang kena buat research, diorang kena a lot of documentation diorang kena buat. So banyaklah. Sebab cabaran, sebab diorang berhadapan dengan student alam baru kan. So kita tak boleh treat student yang macam dahulu. So kita kena ikut perkembangan yang terkini. So sangat-sangat menarik. Cikgu, mungkin cikgu ada apa-apa tak lagi yang boleh share page learn learn from home, apa nama page tadi, saya lupa dah. Mungkin saya kena Fika pin kat Teach sini. English. Saya kena pin kat sini. Fika Teach English. Okey, salah. Saya pin kat sini biar semua orang akan dapat take note. Okey, mungkin cikgu ada apa-apa tak lagi yang boleh share dekat kami tentang learn from home ni? Okey, boleh juga aku share pasal bagaimana learn from home dekat sekolah saya. So far this week kami ada meeting lah, and kami macam menetapkan bahawa macam next week pelajar-pelajar ni akan ada jadual yang proper lah. Kita akan keluarkan jadual yang proper, maksudnya dalam jam ni dia belajar subjek apa, dalam jam ni belajar subjek apa. So dan jadual tu kita akan blast kepada cikgu, student and also parents lah, so that parents boleh tahu macam waktu ni cikgu apa yang tengah ajar anak murid dia. Tapi we are not rigid lah, maksudnya memang kita ada jadual yang spesifik. I think most sekolah dekat Malaysia pun mungkin dah practice benda ni. Tapi so contoh kalau contoh English kan, kita diberi masa dalam 3 jam. So macam me and my colleague lah, macam Kak Reza, Kak Lisha, if you are listening. So we want to do we have meeting lah this Saturday, macam nak bincang within our English panel, macam what do you want to do masa like for the 3 hours slot tu kan. So hari tu macam kita orang adalah macam bincang dalam WhatsApp, apa kata kita buat online forum kan. Sekarang kan kita macam maksudnya kita guna Google Meet kan, ataupun Zoom Google Meet ke any online video kan. So maksudnya kita ajak student, kalau those yang boleh online at the same time tu dalam kelas kita buat online forum. So instead of kita je yang cakap macam penat kan. So kita suruh pelajar jadi moderator untuk bincang isu COVID-19 ke mungkin. So saya terfikir macam tu lah. Betul-betul. So macam there are so many things that teachers can do. And just be creative. Boleh buat live kat FB, so nanti student tu boleh masuk semua dekat FB. So ataupun boleh group yang live tu kan. Menarik. And also macam I terfikir lah, I don't know whether I can apply this or not. Macam I also have macam connection with, I don't know whether Debbie is here or not. I macam ada connection dengan cikgu dekat Australia. So I macam terfikir macam nak contact that Australian teacher untuk join my class. So macam nanti my student can communicate lah with the teacher kalau dia nak lah. So macam yelah, sebab internet kan is borderless. So macam we can do so many things with it lah. Betul-betul. So that's why we as teachers ni sekarang macam we need to be alert that macam the now generation is the technology generation lah. Even macam kita tak tahu anak kita bila dah masuk sekolah nanti macam anak kita kan mesti kecil, and then macam I don't know what happen bila dia sekolah nanti, tak tahu waktu tu teknologi macam mana. So macam instead of macam student ni tengok teknologi as something for entertainment only, so I want to change students punya mindset, like you look at technology for something that is good for your education lah, and especially for your language development lah. Sebab everything semua language kan, kalau if you don't understand the words, you cannot comprehend the text lah. Betul. Setuju.
So ada lagi tak cikgu yang ataupun ada sepatah dua kata yang boleh cikgu share kepada kami semua ke apakah ataupun nasihat ke apakah daripada Cikgu Fika? Okay, I think itulah memang kalau me personally lah macam jadi cikgu ni it's not easy lah. I thought macam masa kita sekolah kita tengok cikgu rasa macam macam best je, macam senang je kerja cikgu ni. Tapi when me myself being a teacher je balik kan. Macam pergi 7.30 masuk sekolah, 7.20 ke, and then pukul 1 balik kan. Tapi now the reality is not like that. Kalau macam you really macam ada kawan yang memang being a teacher ataupun memang mengajar di sekolah yang busy ke ataupun even sekolah tak busy pun you have your own challenges. So it's something that so macam kita buat ni for the sake of Allah lah, because we want to get the reward kan, sebab kita tak tahu amal mana yang kita amal mana yang bawa kita ke syurga. Mungkin ada benda yang macam sharing online kita mungkin bagi benefit kepada orang kita tak tahu, dan mungkin benda tu Allah nilai and macam maybe Allah bagi syurga ke disebabkan kita punya effort, that small effort kan. So macam I think I want to urge lah, I want to motivate everyone out there macam to keep giving lah. Macam mungkin kalau you don't go far, maksudnya you don't go macam pergi public ke, tapi macam to your own circle lah, maksudnya your own student, your own family, your own kids, your own parents, family, siblings and whatnot. So we have hope lah in education. Cuma itulah we need support from everyone. Betul, setuju dan bila macam Awani pula. Macam Awani. Betul. Semalam kan masa nak prepare ni, semalam saya tengok balik lah dekat YouTube. Ni kan ada interview from Awani dekat interview ada dua interview berkenaan education kan, because baru je announce PTT UPSR dah cancel kan. And then ada one of the speaker is Cempaka punya founder, and the other one tu macam PIBG I think. So dia bagilah apa reality like when PT3 UPSR tangguh, like what is the future of our education. So macam I macam wow, macam inspired lah bila dengar all the points from the speakers kan. Betul. Sebab cikgu tadi cakap kita tak tahu kan amal kita yang mana. Boleh jadi kita buat banyak amal tapi kita tak tahu amal mana yang Allah ambil betul-betul untuk Allah pick. Okay, sebab kau buat benda ni lah kau dimasukkan dalam syurga. Boleh jadi simple amalan kan, sebabkan kita ambil sampah, sebabkan kita duduk rumah. Itu antara asbab-asbab yang Allah boleh pilih kita untuk kita masuk syurga. Dan teringatlah pula surah Al-Mulk ayat ketiga. Dah baca usrah pula kat sini. Itulah ingat saya lah ya. Dan dia kata dalam surah Al-Mulk ayat ketiga, dia kata dialah yang mengaturkan kejadian 7 petala langit. Salah. Ayat kedua. Dialah yang ayat kedua yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan mengenzahirkan keadaan kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Allah Maha Kuasa untuk membalas amal kamu, lagi Maha Mengampun bagi orang-orang yang bertaubat. So kat sini ayat dia yang saya boleh nampak sebenarnya Allah tak tengok berapa banyak kau buat amalan, tapi Allah nak tengok betapa bagusnya amal tu kan. So kita pun tak tahu. So hopefully apa yang kita buat ni antara inisiatif yang kita boleh buat untuk lebih educate orang, beri manfaat kepada orang. So saya nak cakapkan Abang Naim Hamzah. Dia kata respect both of you. Hello, hi Abang Naim. Okay, Abang Naim ni one of my clique. Dia pun antara orang yang inspire saya untuk lebih baik dalam bahasa Inggeris. So dia sedap. Betul. Kalau dia cakap BS tu sedap saya dengar. And then dia daripada orang tak boleh belajar lah daripada hospital kan. So kalau saya tak tahu dari segi teknikal hospital ke apa, saya banyak refer kat dia lah. So Cikgu Fika, saya sebenarnya rasa bersyukur sangat dan berbesar hati sebab Cikgu Fika sudi live dengan saya sebenarnya. Itulah. Cikgu sudi live dengan saya. Maaflah, saya ni bukanlah orang profesional sangat kan, tapi
terima kasih sangat-sangat Sudi, semoga kita dapat memberi banyak manfaat kepada orang lain. Dan live tinggal 10 saat je. Mungkin kita boleh bye-bye live dulu, live IG dulu kot. Bye. Oh, IG dah ada limitation Yes. Oh, I see. Okay, bye. Bye. Itu je tak sempat cakap lebih ya. Saya pun baru tahu rupanya IG Thank you, join. Terima kasih juga sebab saya rasa mungkin mengurangkanlah rasa kerisauan kepada... Ya, adik saya baru join. Amalina Safar. Yang mana? Kat bawah ni ke? Oh, dekat Instagram Hello? Hello? Sekejap. Dengar. Okay, dengar tak? Hello? Dengar tak? Hello? Dengar. Sorry, saya pakai 2 earphone. So, confuse yang mana satu confused. Betul. Malam pun saya baru try live dua-dua kan. So macam dia terkekok-kekok sikit lah. Tapi tak apalah. A new normal. Kita kena belajar untuk biasakan diri kan. So saya sangat-sangat berterima kasih pada Cikgu Fika. At least kan benda ni learn from home ni antara isu yang mungkin mengurangkan kerisauan ataupun menggalakkan cikgu-cikgu ataupun bukan pada cikgu je, pada semua orang untuk rasa untuk nak spread lagi bagus, untuk naikkan lagi education punya level. Sebab bukanlah kerana PKP ni kita tak ada masa untuk belajar kan. Banyak perkara yang kita boleh belajar. Maksudnya benda ni sangat-sangat bagus. Cikgu Fika sebenarnya sangat-sangat memberi galakan kepada semua orang. Saya sangat-sangat bersyukur. Terima kasih Cikgu Fika sebab sudi hadir dengan live saya hari ini. Saya sangat-sangat berbesar hati. Dan minta maaf kalau ada kekurangan daripada side saya. Sama juga saya pun. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita boleh live lagi. InsyaAllah live bersama lagi. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada siapa yang dengar, support saya, family saya, kawan-kawan saya. Mungkin ada anak murid juga kat sini. Terima kasih. Macam Insta famous pula padahal. Awak macam dapat award saya dengar. Itulah. Tapi at least I challenge myself lah to speak. Betul. Bukan senang sebenarnya. Bukan senang nak cakap dengan orang. Walaupun dekat depan kamera je kita cakap. Tapi kita tahu kita kena bercakap dengan orang. Okay, Zawawi Nordin, Tania dan Syabas buat Sal dan Fika teach English. Alright. Okay, thank you Cikgu Awi. Okay. Sebelum Sal ni, jangan lupa like banyak-banyak live Sal ni, share, komen dan jangan lupa ada 9 orang lagi ni. Hashtag hari ni learn from home. Dan share live Sal ni supaya mungkin live kita ni banyak boleh memberi manfaat kepada orang lain. Kita tak tahu mungkin dengan live kita ni membantu orang lain, membantu sebarkan. Mungkin ada orang selama ni tak tahu ada idea learn from home ni macam mana, ataupun ada orang mungkin tercari-cari platform mana yang diorang nak improvekan English dia. Alright. So jangan lupa dan share live ni, like page saya Salbia Asim dan Fika Teach English punya page Instagram dengan Facebook. Semoga page ni lebih banyak memberi manfaat lah kepada manusia dan pada orang keliling kita. Alright, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih Cikgu Fika sebab sudi live. Bagi saya terima kasih juga sangat menarik. Sangat berilmuan. Saya rasa macam saya dah dekat rancangan rancangan apa Malaysia hari ini lah rasanya. Bolehlah Sal apply jadi MC host MHI. Saya part sini bolehlah ni sampai sini je saya rasa saya mampu. Alright, insyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Esok hari adalah saya cadang esok adalah saya buat appreciate live. Which is saya akan bagi hadiah kepada siapa yang selama ni support live saya daripada awal sampai lah akhir live yang ke-15. So saya nak bagi reward kat diorang. So mungkin saya ada share atau borak-borak. So before this kita banyak bagi konten. Kali ni kita banyak borak-borak sikit.
Mungkin Cikgu Fika boleh join juga. Mana tahu Cikgu Fika tiba-tiba saya tak tahu esok nak buat jemputan bertuah ke tak. Tapi kita tengok dulu esok macam mana. Alright. Thank you Cikgu Fika. Sudi, insyaAllah. Sama-sama. I see you guys when I see you guys again. Take care of yourself. Jaga social distance. Stay hygiene, stay healthy. Salam Ramadan juga. Salam Ramadan. Berapa hari lagi? 7 hari lagi. Ya Allah, rasa macam less than macam kejap je kan? kemarin bila diingatkan lagi 8 hari tu macam termenung kejap. Oh, dah nak Ramadan. Ya Allah. Tapi it's a good thing lah. Sebab PKP ni pun Allah cutikan kita sebelum PKP ni untuk kita lebih prepare. Dan semoga Ramadan kita kali ni lebih Allah kata apa? Lebih Allah pandang dan lebih Allah redha. Sehingga kita jumpa lagi esok. Jangan lupa esok live saya lagi yang tak konsisten, yang live konsisten. Macam apa dah Gabra? Hujung-hujung lah Gabra. InsyaAllah kita jumpa esok. InsyaAllah. Assalamualaikum.